Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam, Lembaga Pengampunan telah bermesyuarat untuk membincang permohonan Najib Tun Razak untuk pengampunan. Menteri Wilayah hari ini yang seorang daripada ahli lembaga berkata, kita kena tunggu pengumuman resmi dari Lembaga Pengampunan. Adakah Najib diberi atau tidak diberi pengampunan? Banyak spekulasi hari ini. Ada laporan mengatakan Najib telah diberi pengampunan. Ada yang kata Najib diberi pengampunan penuh. Apa dia maksud pengampunan penuh tak tahulah sebab dalam perlembagaan tidak ada. Ada yang kata Najib akan diberi pengampunan separuh. Apa dia separuh? Adakah hukuman dia 12 tahun diturun kepada 6 tahun? Atau dia akan diberi pengampunan bersyarat? Iaitu dia kena curfew dalam rumah, tak boleh keluar dia di antara masa ni dan ni. Ataupun dia diharam dari terlibat di dalam politik atau pegang jawatan, apa-apa jawatan di dalam persatuan atau parti ke. Tak tahulah apa maksud tu. Sebab dalam perlembagaan tak ada ni pengampunan penuh lah, pengampunan separuh lah, pengampunan 3 suku lah. No such thing. Dia hanya ada pengampunan. Full stop. Itu saja. So anyhow, kita tunggu mungkin hari ni atau mungkin besok pengumuman akan dibuat tentang permohonan Najib untuk mendapat pengampunan dan adakah dilulus atau ditolak. Dan kalau dilulus, pengampunan jenis apa yang Najib diberi? Sebab sekarang ni nampak zaman ni, diorang ni ada macam-macam versi. Diorang buat macam Islam lah. Islam separuh, Islam penuh, Islam liberal, Islam ekstremis dan sebagainya. So even Islam sekarang, yang dululah masa zaman Nabi dulu, Islam sahaja. Islam ataupun bukan Islam. Tapi sekarang ni Islam pun ada banyak jenis Islam. Berpecah kepada kategori-kategori, sub-kategori lagi. So anyhow, kita tengok pengampunan Najib ni diberi atau tidak diberi dan bentuk apa pengampunan tersebut kalau diberi. Tapi saya tidak mau speculate tentang pengampunan tu akan dilulus atau tidak. Saya nak bincang tentang implikasi. Kalau pengampunan tu diberi, ia akan memberi gambaran negatif dan juga ada positif. Sama juga kalau permohonan pengampunan tu ditolak, ada juga positif dan negatif. So dia ada pros and cons, both ways. Kalau diberi atau tidak diberi, kedua-dua ada pros and cons. So nak katakan is good or is bad, dia bergantung kepada kita ni siapa. Kalau orang penyokong Ahmad Zaid Hamidi, kalau pengampunan tu diberi, is negatif lah untuk Zaid. Kalau tidak diberi, ditolak, maknanya is positive for Zaid. So bagi Zaid, dia punya pros and cons is, kalau tidak diberi, maka Zaid kekal sebagai pemimpin UMNO ataupun Presiden UMNO. Kalau pengampunan tu diberi, maka ini akan beri jalan untuk Najib balik memimpin UMNO. Dan ramai orang dalam UMNO, terutama sekali, bukan saja ahli, tapi orang kampung, mungkin dia tidak ahli UMNO sekalipun, mereka lebih sokong Najib. So Najib punya pulling power ni lebih tinggi. Far better than Zaid Hamidi. Zaid Hamidi ni dilihat sebagai ini traitor to the Malay race. So dia punya image tu rosak banyak lah Zaid Hamidi. So Najib boleh dikatakan tarik balik sokongan. Dan bagi Anwar, adakah ini bagus atau tak bagus? Ini bergantung lah. Kalau dari segi loyalty, taat setia, Zaid lebih taat lah kepada Anwar. Anwar kata apa saja, Zaid akan ikut. Kalau dia kata jump, how high boss, itu saja dia akan tanya.
Tapi Zaid ni, Najib ni dia lebih independen. So susah sikit lah Anwar nak kontrol Najib banding dengan Zaid. Tapi sekiranya ada satu horse trading ataupun trade off, bermaknanya Anwar sokong pengampunan untuk Najib dengan syarat Najib kena kekalkan UMNO atau barisan di dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Bermaknanya bila Najib kembali memimpin UMNO, dia tidak akan tarik barisan keluar dari kerajaan and join balik perikatan. Maknanya dia tidak akan kembali kepada muafakat nasional dulu, but will stay with the government. So kalau trade off macam tu, bermaknanya Anwar buat deal dengan Najib, saya sokong pengampunan tapi awak kena sokong kerajaan saya. Sekurang-kurang until PRU 16. Sekurang-kurang. Dan mungkin dalam PRU 16 juga kena ada satu pakatan di antara Barisan dan Pakatan Harapan. So there could be a deal di mana Najib akan kekal bersama kerajaan Anwar selepas dapat pengampunan. Bermaknanya tidak menjadi bahaya bagi Anwar sekira Najib diampun, tapi akan jadi bahaya kepada Zaid. Sebab Anwar tak perlu Zaid anymore. This is that kind of scenario lah. So dari segi image, selepas Zaid diberi dibebaskan ataupun dilepas tanpa dibebas, DNAA 47 kes tu. So bermaknanya sekarang pula ampunkan Najib. Ini akan mungkin jadi negatif untuk Anwar. Anwar duk kata dia nak memperjuangkan reformasi, dia nak clean government. Sekarang ni dia ambil tindakan terhadap Dr. Mahathir. Dia ambil tindakan terhadap Daim Zainuddin. Dan in the same breath, ambil tindakan terhadap Mahathir dan Daim. Lepas tu dia bebaskan Zaid dan Najib. So, di mana yang dia kata dia ni nak lawan rasuah, dia ni nak memperjuangkan reformasi. Kalau you nak memperjuangkan reformasi, you nak lawan rasuah, maknanya Najib dan juga Zaid kena duduk dalam penjara. Bukan saja Daim dan Mahathir. So, this is going to maknanya send the wrong signals. Akan memberi gambaran yang Anwar ni tidak ikhlas, tidak sincere tentang reformasi atau memperjuangkan salah guna kuasa dan rasuah. It's going to have a very negative. So gambaran yang diberi, semua musuh saya masuk penjara, semua kawan saya dilepaskan dari penjara. That's not the image of a reformist, dan not the image of seorang yang nak memperjuangkan melawan rasuah. So that's going to have a negative effect. So dah lah yang kes Zaid ni sampai hari ni masih controversial, masih dikritik, dengan tambah lagi Najib diberi pengampunan, it will make it worse. The problem is going to be very negative for Anwar. So that is the, boleh katakan, implikasi lah sekira Najib diberi kebebasan atau diampun ataupun tidak diampun. Tidak diampun pun also problem. Sebab sekarang ni orang UMNO ramai yang not happy dengan Anwar ataupun Zaid kerana janji mereka yang Najib akan diampun, dibebaskan seminggu selepas kerajaan baru dibentuk. Seminggu. Dia orang umum. Banyak kali dia orang duk kata. In fact, Lokman Adam ni berulang benda ni banyak kali. Seminggu. Dalam seminggu selepas kerajaan baru dibentuk. Dalam seminggu selepas Perdana Menteri angkat sumpah, Najib akan dibebaskan melalui pengampunan dan dia boleh balik rumah. Lepas tu deadline tu ditunda dari seminggu kepada Raya April, dan sekarang ni daripada tahun 2022 dan sudah masuk 2024. Agong pun dah nak tamat dah perkhidmatan dia. Tak lama lagi Agong baru akan ambil angkat sumpah menjadi Agong. So nampak macam janji ni janji palsu.
Dan kalau Najib tidak diberi pengampunan, kalaulah semalam lembaga pengampunan bermesyuarat dan buat keputusan mereka tak boleh lulus permohonan pengampunan, ini akan jadi negatif bagi UMNO dan mungkin Najib Zaid akan menghadapi satu mutiny, pemberontakan, dan ini juga akan menjejaskan kedudukan kerajaan Anwar Ibrahim. So there's pros and cons lah, macam saya cakap lah. Beri pun ada isu, tak beri pun ada isu, ada kesan positif, ada juga kesan negatif, bergantung kepada apa you nak. So sekarang mungkin untuk tak tahulah 24 jam ke 2 hari lagi ke, kita kena tunggu pengumuman lembaga pengampunan, adakah Najib diberi pengampunan atau tidak, dan bentuk apa pengampunan tersebut. Dan dari situ kita boleh kaji implikasi kepada kerajaan, implikasi kepada UMNO, implikasi juga kepada image Anwar Ibrahim, dan ramailah lepas ni, sehari dua selepas tu, ramai penganalisa politik, penulis-penulis akan memberi dia orang punya analisis tentang tindakan, adakah Najib diampun atau tidak diampun, kesan tersebut kepada pemimpin dan kepada negara. Assalamualaikum, salam sejahtera.